Anda ingin penjelasan, inginkan keterangan. Ya. Bagaimana membuatkan intonasi kita tu, penekanan tu macam mana? Intonasi ataupun kepelbagaian suara. Bagaimana? Bagaimana maksudnya nak tajamkan lagi kita punya skill. Melatih. Bagaimana nak berlatih? Adakah ada pembicaraan kita bagaimana nak berlatih ya? Okey. Soalan ini baik dijawab oleh pakar pelbagaian suara kita, jurulatih Judi. Dipersilakan jawab soalan ini. Dah. Pelan-pelan. Ya. Lekat. Baiklah. Terus. Terima kasih Cik Azmi. Sebenarnya untuk melatih dengan dalam pelbagaian suara ini sebenarnya banyak aspek yang perlu banyak aspek yang perlu kita pelajari. Sebenarnya kalau kita nak belajar berkaitan dengan teknik menggunakan kepelbagaian suara, kita sebenarnya mempunyai satu jangka masa yang panjang. Kerana banyak teknik yang boleh dipelajari. Contohnya macam mana ataupun bagaimana nak mengeluarkan suara daripada rongga perut. Ya, betul. Ataupun bagaimana hendak menggunakan suara daripada rongga kerongkong. Jadi saya sarankan untuk berlatih dalam menggunakan kepelbagaian suara, maka seringlah datang ke setiap kelas KPP yang diadakan pada setiap hari Selasa dan juga hari Jumaat yang telah ditetapkan. Di sana kita sebenarnya kepelbagaian suara ini bukan boleh dipelajari hanya melalui teori sahaja, tetapi hendaklah dilatih secara praktikal. Apa praktikal? Amali. Jadi untuk kita berlatih berkenaan dengan perkuat ataupun perlahan suara, maka datanglah ke kelab pidato. Itu saranan. Maka datanglah ke kelab pidato yang kita adakan hari Selasa di Mkoba dan hari Jumaat di Menara TN. Sekian, terima kasih. Sebenarnya kalau nak tahu lebih lanjut teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah mempelbagaikan suara, selepas tamat kursus ini boleh berjumpa dengan Encik Rudi. Encik Rudi boleh tolong terangkan ada dalam 5 saranan bagaimana kita boleh mempelbagaikan suara kita. Boleh Encik Rudi? Boleh? Ini ada dia anak didik Encik Rudi. Boleh. Ya. Tak perlu nak tunggu sampai kita bersyarat. Dia boleh jawab. Tapi nanti untuk kita dalam kursus ini sebenarnya tumpuan kita untuk melatih jurulatih kita supaya mereka dapat kemudiannya melatih ahli-ahli kita seperti Wadi dan juga Rohayati. Baik. Jadi tiba pula untuk kita meneruskan ucapan penilaian dan juga taklimat kita dalam pusingan kedua. Ya. Jadi jika tadinya Saudara Khosyif memberi taklimat berkaitan dengan kepelbagaian gerakan tangan, Cik Rudi kepelbagaian suara, Saudara Nizam perihal tatapan mata. Baik. Jadi sekarang saya nak tukarkan pula. Kita tukarkan Saudara Khosyif berkaitan dengan kepelbagaian suara. Oh, baik. Ya, minta maaf
saudara Cik Sekretari baru ingatkan saya, untuk pusingan kedua ini kita tidak memerlukan taklimat. Ya, kita tidak memerlukan taklimat, tetapi sebagai satu simulasi. Apa maksudnya dalam bahasa Melayu? Latihan pentarafan. Satu latihan. Ya, kita menunjukkan bagaimana kita melakukan satu pentarafan, ya, latihan pentarafan. Di mana di dalam majlis latihan pentarafan kita tiada matlamat khusus, tetapi penekanan diberikan kepada kesemua 8 kaedah ucapan awam khusus dalam bahagian ini, ya, supaya memastikan ahli kita sekurang-kurangnya dapat mencapai pangkat pemidatu mahir pangkat 2. Ya, 8 tadi itu saya terangkan tadi. Ya, jadi tugas anda sebagai jurulatih untuk melihat apakah perkara atau masalah yang paling ketara. Adakah ianya berkaitan dengan tatapan mata? Adakah ianya berkaitan dengan kepelbagaian suara, kepelbagaian gerakan tangan, cara berdiri, ataupun kenyaringan suara? Apa masalahnya? Ya, kemudian anda memberi tunjuk ajar semasa atau selepas, benalah, sama ada nak tegur secara langsung ataupun memberi syarat ataupun memberi penilaian. Ya, semua guna-guna ke semuanya. Ya, tapi pilih pada waktu itu nak guna yang mana satu. Baik. Sekarang ni apa kata kita minta ketiga-tiga pembidato kita untuk menulis di atas satu cebisan kertas, koyakkan satu cebisan kertas untuk menulis satu tajuk ucapan. Tapi ingat, ucapan ini bukannya untuk anda, tetapi untuk orang selain daripada diri anda. Jadi pilihlah satu tajuk yang seronok. Apakah perbezaan antara buah nangka dan buah pedak? Cara untuk membuat sambal petai kalau nak, ataupun berkaitan dengan apakah yang akan anda lakukan jika anda menjadi Perdana Menteri Malaysia. Boleh juga. Ya. Apakah ciri-ciri lelaki ataupun wanita idaman anda? Boleh juga. Pilihlah yang satu. Boleh. Tulis saja apa bagi saya. Jadi anda juga dapat berlatih dapat koyak. Panjang tu Yati. Jurulatih ni kita datang ke masyarakat. Bila kita tengok dah ada asas, dah dapat apa tu menggunakan asas kaedah-kaedah asas berpidato, kita akan pertimbangkan. Datang dulu Saya nak macam cara berapa? kena rajin datang dulu. Berapa bilik? Berapa ringgit? Ada. Oh, itu.